السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه الكرام، وإلى جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض إلى مغاربها، شائل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin daripada Allah, dengan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih lagi diberikan kesempatan untuk kita terus hidup di dunia ini. Masih lagi Allah Taala berikan kepada kita peluang untuk kita terus melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Allah Ta'ala panjangkan lagi usia kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Dan kita doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan kita melakukan amal-amal kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan kita melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal-amal soleh kita itulah yang memasukkan kita ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita daripada kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yang mana kitab ini adalah merupakan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum ini telah kita ceritakan dalam kitab ini bagaimanakah keadaan sakaratul maut, keadaan orang yang nak meninggal dunia, sakitnya saat kita nak meninggalkan dunia ini, tuan-tuan. Ya, ketika mana roh dan jasad nak terpisah, maka pada ketika itulah sakaratul maut itu akan menyerang kita. Ya, dan kita telah bincangkan dulu, tuan-tuan, bagaimana baginda Nabi SAW kabarkan kepada kita bahawa kesakitan mati bagi seorang mukmin, qadru syiddatil maut 'ala al-mu'min ka qadri 300 darbatan bis-sayf. Ya, Nabi bagi tahu kita bahawa kadar kesakitan bagi orang yang nak mati seperti 300 kali tetakan dengan pedang. Itulah gambaran kesakitan mati. Dan malam ini kita sambung lagi, tuan-tuan, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan bahawa waqad balaghani wallahu a'lam wa ahkam anna malakal maut ra'sahu fis sama'i wa rijlahu fil ardi wa anna ad-dunya kulluha fi yadil malakil maut kal qas'ah baina yaday ahadukum ya'kulu minha.
Tuan-tuan, diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi bagaimana keadaan, bagaimana rupa bentuk malaikat maut. Yang malaikat maut ni nak datang ambil nyawa kita. Dan kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, telah sampai satu berita kepada aku bahawa malaikat maut itu, annal malakal maut, sesungguhnya malaikat maut itu ra'sahu fi sama', kepala malaikat maut itu berada di langit, warjilahu fil ardh, dan kedua dua kakinya berada di bumi, wa anna dunya kulluhu fi yadi malakul maut, dan sesungguhnya dunia ini adalah berada dalam genggaman malaikat maut. Dunia ini adalah berada dalam genggaman malaikat maut, seperti pinggan makan yang berada di hadapan. Jadi mana tuan-tuan, dunia ni macam hidangan saja. Dalam pinggan kita tu ada nasi. Nasi itu ibarat dunia dan segala isinya yang berada di dalam genggaman malaikat maut. Dan nasi itu tuan-tuan, itulah kita. Dan malaikat maut tengok kita tiap-tiap hari. Tengok kita tiap-tiap hari. Tinggal masa nak ambil saja lagi nyawa kita. Nak mana yang nak dipilih, nak dicampur satu persatu. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi lagi tuan-tuan, dia kata wa balaghi anna al-malakal maut qa'iman wasat dunya, dan telah sampai kepadaku satu berita mengatakan malaikat maut itu, sesungguhnya malaikat maut qa'iman wasat dunya, malaikat maut ini dia berdiri di tengah-tengah dunia, fayanzuru dunya kullah, dan dia akan melihat dunia ini keseluruhan. Dan dia melihat kepada anak-anak Adam, yanzuru fi wajhi kulli adamin 300 nazratin wa 66 nazrah. Allahu Akbar. Malaikat maut tuan-tuan, dia perhatikan kita. Setiap hari dia perhatikan kita. Berapa kali dia perhati tuan-tuan? 366 kali. 366 kali. Malaikat maut perhati kita 366 kali. Tuan-tuan bayangkan. Kojak-kojak tengok, perhati kita, nampak kita tuan-tuan. Itu kerja malaikat maut. Dan bila dia berdiri di atas tengah-tengah dunia, dia melihat dunia keseluruhannya, birraha wa bahruha. Malaikat maut tengok di dalam lautan, dia tengok dekat di daratan pun dia tengok. Wajabaluha, dan dia tengok juga di atas gunung kanak. Wahya baina yadayhi kal baydah baina rijlai ahadukum. Dan dunia ini pada malaikat itu dia seumpama baydah telur. Telur yang berada di antara dua kaki kita. Dari mana dunia ini terlalu kecil bagi malaikat maut. Dan malaikat maut, tuan-tuan, dia sebut kat sini, dia akan datang ke rumah seseorang itu, dia akan datang ke rumah seseorang tadi, berapa kali tuan-tuan? 600 kali. Dia perhati kita 366 kali. Dia perhati rumah kita 600 kali. Tuan-tuan, tak rasa takut tu kan? Ni malaikat maut tengok ni. Tengok ni. 366 kali tengok. Tuan-tuan. Sedangkan malaikat maut ni tuan-tuan, malaikat-malaikat yang lain semua takut kat dia. Dia akan ceritakan para malaikat lain amat takut kepada malaikat maut melebihi ketakutan seseorang terhadap binatang buas. Malaikat ni ramai, tapi malaikat-malaikat semua takut dengan malaikat maut. Dan malaikat maut mencabut roh anak Adam dari berbagai anggota tubuhnya, seperti dari kukunya, keringatnya, rambutnya, yang mana perpindahan roh dari satu sendi ke satu sendi lainnya, lain sakitnya, melebihi sakit libasan 1000 pedang.
Tadi Nabi kata 300 kali dibastan dengan pedang. Tetapi diceritakan lagi oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, dia kata, tuan-tuan, telah sampai berita kepadaku anna malakal maut tafza'u minhul malaika asyaddu min faz'u ahadukum minas sab'a. Malaikat maut ini ditakuti oleh malaikat-malaikat yang lain. Seperti mana kamu takut kepada binatang buas, macam itulah malaikat-malaikat lain takut dengan malaikat maut. Tak berani dengan malaikat maut. Ya. Dan diceritakan, tuan-tuan, wa anna malakul maut yantazi'u ruh bani adam min tahti adhuhi. Malaikat maut ni dia akan ambil ruh kita ni daripada mana? Daripada bawah anggota kita. Makna tangan ke, kaki ke, bawah anggota kita. Ya. Wa dhahrihi. Dan juga dia ambil nyawa itu daripada bawah kuku. Wa uruqihi. Dan juga dicabut nyawa itu juga daripada peluh-peluh, daripada urat-urat. Wa sya'rihi. Dan juga daripada rambut-rambut ataupun bulu-bulu. Ya. Daripada setiap sendi tadi, tuan-tuan. Ya. Makna dia akan cabut roh kita, nyawa kita. Ya. Jadi setiap kali dia cabut roh daripada kuku ni, sakit dia lain. Cabut roh tadi daripada, makna sebab setiap benda ni semua ada deria ni, tuan-tuan. Semua ada roh dia akan cabut. Jadi setiap anggota kita ni semua akan merasai kesakitan waktu mati. Semua akan rasa sakit. Sakit dekat kaki lain sakit dia. Sakit kat tangan lain sakit dia. Sakit kat kepala lain sakit dia. Sakit kat kuku lain sakit dia. Semua tempat yang disentuh oleh malaikat maut, semuanya akan sakit. Hatta rambut ataupun bulu kita disentuh oleh malaikat maut, sakit. Tidak ada satu pun yang dapat lari daripada kesakitan tersebut. Jadi sendi-sendi kita semua sakit. Dan kesakitan waktu nak mati itu diceritakan di sini, tuan-tuan, seperti 1000 kali libasan dengan pedang. Ya. Seperti 1000 kali libasan dengan pedang. Seandainya bumi dan langit disuruh menanggung sakitnya diakibatkan oleh kematian, maka keduanya akan hancur lebur kerana tidak mampu menanggung rasa sakit. Makna, tuan-tuan, langit bumi ni kalau disuruh tanggung kesakitan sakaratul maut kita tu, langit dan bumi ni akan hancur lebur dengan sebab kesakitan tersebut. Mana langit pun tak sanggup nak tanggung kesakitan sakaratul maut. Bumi tak sanggup untuk tanggung kesakitan malaikat maut. Ya. Sakaratul maut tu tak mampu. Bahkan malaikat maut akan meletakkan roh orang mukmin yang dicabutnya di atas sutera putih dan diletakkan haruman. Sedangkan ruh orang kafir diletakkan di dalam sebuah bekas daripada api yang baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Ya. Jadi disebut, tuan-tuan, anna malakal maut idza qabada ruhul mu'min ja'alaha fi hariratin baydha'u wa miskul asfar. Ya. Malaikat maut bila dah selesai ambil nyawa kita, roh kita, tuan-tuan, maka diambil roh mukmin ini diletakkan dalam kain putih. Ya. Dan juga diletakkan kain putih itu, tuan-tuan, daripada syurga. Kemudian ada wangi-wangian. Tetapi bagi orang kafir, dan selesai dia cabut nyawa orang kafir, roh orang kafir tadi, maka dia akan letakkan di dalam cebisan kain berwarna hitam. Ya, fakhara min nar, yang mana kain warna hitam tadi datang daripada api neraka, dan akan keluar bau daripada kain ini, bau yang sangat busuk. Ya, lebih busuk daripada bau bangkai. Ya. Jadi ini, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, ya, agak-agak sedia tak nak mati. Sedia tak kita nak mati? Sedia tak kita ni, sanggup tak kita nak nanggung sakit kematian? Semua kita akan merasa ni, tuan-tuan. Ya. Semua kita akan merasa. Tinggal lagi, tuan-tuan, sementara kita hidup ni, kita banyakkan beramal. Ya. Banyakkan sembahyang, banyakkan taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya,
akan menghiburkan kita saat kematian kita. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, setelah dia beriman kemudian dia hendaklah istiqamah melakukan amal-amal saleh. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya malaikat ketika mana saat kematian dia. Maka malaikat akan berkata, la takhafu wa la tahzan, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan Allah ke atas kamu. Ya. Jadi sebab tu tuan-tuan, nanti insya-Allah dalam kitab ni juga nanti kita akan jumpa bagaimana proses kematian seorang mukmin. Dia tak sama dengan orang kafir. Betul diceritakan sakit sakaratul maut, tetapi bagi seorang mukmin nanti tuan-tuan, bagaimana malaikat maut datang, dia pujuk roh supaya roh keluar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfirati rabbikum wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang tenang, keluarlah kamu kepada keredaan Tuhanmu dan juga kepada keampunan Tuhan. Maka tuan-tuan, setelah mana kita tadi tahu kita diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mana kita tahu Allah redha kepada kita, maka pada ketika itu tidak ada suatu perkara pun yang lebih kita suka melainkan kita nak mati segera. Ya. Maka tuan-tuan, mati itu menyakitkan, sakit. Tetapi tuan-tuan, layanan daripada malaikat, layanan daripada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menyebabkan kita rasa gembira untuk mati. Rasa gembira untuk mati. Itu kena beramal. Itu kena beramal atas dunia. Wa fil khabar idza danat mayitul mu'min. Dan diceritakan juga di dalam satu riwayat mengatakan bahawa apabila seorang mukmin itu telah hampir ajal, apabila ajal seorang mukmin itu hampir tiba, maka dia akan didatangi 4 malaikat. Ia akan mencabut nyawanya dari kaki kanan dan kirinya. Ruh orang mukmin akan keluar melalui hujung jarinya seperti air yang mengalir. Keadaan orang kafir ketika akan meninggal dunia seperti kain bulu basah yang digosok dengan serika yang amat panas. Ini beza orang kafir dengan orang Islam. Orang Islam bila nak mati, maka datang 4 malaikat. Jadi satu malaikat yajzabu nafsun min qadamih. Satu malaikat dia akan cabut nyawa, cabut roh kita daripada sebelah kaki kanan. Sebelah kaki kanan. Dan satu lagi malaikat akan cabut nyawa daripada sebelah kaki kiri. Wa nafsun tansalu insilal qatrah min as-siqai. Maka roh tadi bila ditarik keluar tuan-tuan daripada kaki tadi, 2 malaikat tu tarik keluar. Maka roh tadi akan tercampur keluar, dia akan mengalir keluar seperti mana mengalirnya air daripada sakok. Sakok tuan-tuan tekok. Kita ambil tekok, kita tuangkan. Macam itulah dia tarik roh tadi keluar. Keluar. Wa hum yazibuna min atrafil banani wa ru'usil asabi. Dan 2 malaikat lagi dia akan tarik nyawa kita, tarik roh tadi daripada apa? Daripada celah-celah. Daripada ujung-ujung jari. Ujung-ujung jari dan juga celah-celah ujung-ujung jari dan celah-celah jari kita. Dia akan keluar situ. Roh seorang mukmin ini tadi. Tetapi orang kafir tuan-tuan, orang kafir, roh dia tadi akan keluar seperti mana kain bulu. Seperti mana kain bulu yang basah, kemudian ditangkapkan dengan sarika. Macam mana panen? Sarika itu tengah panen, ambil bulu, kain bulu tangkapkan. Dia tengah panen dengan basah.
Ya. Jadi tuan-tuan berbau busuk bau dia. Bunyi merogak bunyi dia. Jadi macam itulah kesakitan masing-masing. Dan dizakar Abu Hamid, telah disebutkan oleh Abu Hamid, iaitulah tuan-tuan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Kashful Ulumul Akhirah. Dia sebut jika seseorang meninggal dunia, maka orang di sekelilingnya akan membincangkan mengenai dia. Jadi bila kita meninggal dunia, tuan-tuan, orang pun cerita dia dah mati, dia dah mati. Semua orang cerita pasal kita. Bila kita mati, semua orang akan cerita pasal kita. Waktu kita hidup, orang tak cerita. Waktu kita hidup, orang tak cerita. Tapi bila kita mati, barulah orang cerita. Oh, mati dah dia dah. Dia ni mari selalu datang masjid, baru orang cerita. Dia ni mari suka buat ni, baru orang cerita. Sebab tu orang tua-tua kata, manusia mati meninggalkan nama. Dah mati baru orang kenal. Masa itu orang tak kenal, tuan-tuan. Dah mati, barulah baca, barulah manusia tadi akan bercerita, dia kata. Bercerita tentang si Fulan tadi. Dan dalam kalangan mereka ada yang berkata, Fulan telah meninggal wasiat serta harta. Sedangkan yang berkata, lidah Fulan sudah berat untuk bercakap. Dia sudah tidak mengenal lagi jalan tetangganya dan tidak dapat bercakap lagi dengan saudaranya. Aku melihat kamu seperti orang yang dapat mendengar tetapi tidak mampu untuk bercakap. Anak-anak perempuanmu menangisimu seperti seorang tawanan. Dan dia berkata, wahai ayahku tercinta, mengapa kamu tinggalkan aku sehingga aku menjadi yatim? Siapa yang akan memenuhi keperluanku? Demi Allah, kamu dapat mendengar tetapi tidak mampu bercakap. Ni tuan-tuan, waktu kita dah mati, apa akan jadi? Waktu kita dah mati, apa akan jadi? Disebut oleh Imam Ghazali, dia kata, famassil nafsaka ya maghrur qad halat bika sakarat. Maka waktu kamu berada dalam keadaan sakaratul maut itu, famassil, orang bercerita tentang kamu. Waktu kita nak mati, berada keadaan sakaratul maut, berada keadaan nazak, waktu itulah manusia akan cerita. Yaqulu inna fulanan qad usiya wa maluhu wa qad ahsa. Dia kata, dia nak mati tadi. Banyak harta ni. Nak mati ni. Ada insurans tak? Tuan-tuan. Ada insurans tak? Tuan-tuan, orang tanya harta kata. Bila kita nak mati, yang orang nampak harta kita. Oi, banyak harta ni. Harta tu beri kat siapa kan? Diwasiat kat siapa kan? Sedangkan kita nak mati. Inna fulana, orang bercerita tentang kita, dia ni qad usiya wa malu qad ahsa. Dia ni dah wasiat kat harta. Harta ni banyak. Orang kira-kira harta kita. Dan ada kadang orang cerita tentang apa? Dia akan cerita tentang sian. Dah tak boleh bercakap lagi. Dah tak kena jiran dia. Nampak? Waktu tu kita dah mati belum? Belum. Kita dokek-dokek dah mati dah. Dalam keadaan sakaratul maut. Dia dah tak boleh bercakap. Orang dah tak kena orang. Betul tak orang? Ada pergi tengok orang sakit tu? Ada. Dah tak kena orang. Cerita. Dah tak kena ada orang tau. Dah tak boleh dia bercakap tau. Orang mula bercerita. Itu tanya nak mati. Dalam kat mana nak mati dia tu? Orang mula cerita pasal kita lah. Faka'anni anzuru ilaika tasma'ul khitab. Jadi seolah-olah aku melihat kepada dia tetapi kita tak boleh dengar tapi tak bercakap. La taqdiru ala radul jawab. Kita tak mampu. Kita dengar. Kita akan dengar orang cakap semua kita dengar. Orang cakap, tak boleh cakap dah. Dah tak kena orang. Kita dengar apa orang tu cakap pasal kita. Kita dengar orang duk kekir. Dia nak mati ni. Orang tua dia nak bagi kat siapa ni? Insurans dia, ada tak insurans dia ni? Ada. Berapa ribu insurans dia? Dia tanya kat orang tu. Kita dengar tak? Dengar orang sedang kira-kira harta kita. Tapi kita tak mampu nak jawab. Waktu tu kita nak mati. Waktu tu anak-anak kita datang.
Anak-anak kita datang, dia kata, Habibi, Abi. Wahai ayahku, siapa nak jaga aku lepas ni? Menangis isteri kita, menangis anak kita. Kata Imam Ghazali, wa anta wallahi, dan kamu waktu itu demi Allah, kata Imam Ghazali, tasma'ul kalam, dengar retihan anak kamu, rayuan isteri kamu, tangisan mereka, semua kamu dengar. La taqdaru ala raddil jawab, tetapi kamu tak mampu pun untuk jawab. Kita tak mampu nak jawab. Nampak? Jadi ini tuan-tuan. Bayangkanlah dirimu, wahai anak-anak Adam, apabila kamu telah diambil dari tempat tidur, kemudian kamu dimandikan, lalu kamu dikafankan, saudara serta jiran tetanggamu sedih kerana kehilangan. Teman-temanmu akan menangisimu, dan orang yang memandikanmu akan berkata, di mana si fulan dan anak-anak yang ditinggalkan. Jadi tuan-tuan, bayangkan diri kita macam mana. Itu dia kata. Bayangkan, wahai anak Adam, iza akhazta min firashihi ila raw. Bayangkan waktu kita tidur malam ni tuan-tuan, nyawa kita diambil. Kita tidur, bangun-bangun dah duduk dalam kubur. Tuan-tuan. Cuba bayangkan, ketika mana roh kamu diambil, ketika mana kamu sedang tidur. Dan waktu tu kita nampak jasad kita sedang tidur tu, kita nampak. Kita ingat jasad kita tidur sedangkan dah mati. Waktu kita nampak, itu jasad aku. Kita nampak sebab roh kita dah keluar. Nampak? Macam tidur. Kemudian orang ambil jasad kita dimandikan. Kita tengok macam kita mimpi. Nampak, apalah orang mandikan dia. Kemudian orang kafan kita nampak orang kafankan. Kemudian kita nampak saudara jiran-jiran kita datang, sedih. Kawan-kawan kita menangis. Anak-anak kita menangis. Tuan-tuan, waktu orang dah selesai mandikan, kita orang tanya, mana bini? Mana anak? Sebab masa tu anak bini kita dah tak nak mandikan kita lagi. Tuan-tuan, kita sedar, kita nampak perkara tu semua kita nampak. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, apakah kita nak main-main lagi? Apakah kita nak main-main lagi? Janganlah tertipu dengan dunia lagi, tuan-tuan. Kita dah 40, dah 50, dah 60, dah 70 dah pun. Tuan-tuan, masa kita tak lama. Jadi kenapa nak leka lagi? Kenapa mesti nak golak-golak, nak gurau-gurau lagi? Kenapa mesti nak ngeteh lagi? Tak perempuan lagi ngeteh ke? Pagi ngeteh, petang ngeteh, malam ngeteh. Tak perempuan lagi ke? Kursi mandi dah tinggi lah. Darah tinggi dah tinggi lah. Kita tunggu masa lagi ni. Jadi sebab tu, wahai sahabat, jangan kamu tertipu. Mengapa kau masih bermain? Janganlah nak pasang angan-angan lagi, tuan-tuan. Kita umur dah 60. Nak berangan apa lagi? Nak kumpul harta banyak mana dah? Tuan-tuan, semua kita dah ada. Tuan-tuan dah ada rumah, dah ada anak, dah ada isteri, dah ada harta. Tuan-tuan nak apa lagi? Janganlah kita nak berangan lagi. Jangan nak panjangkan lagi angan-angan kita. Sebab apa? Maut semakin hari semakin dekat dengan kita. Dah pencen, buatlah cara pencen. Kita dah tua, buat cara tua ni, tuan-tuan. Ini tak. Fikir lagi nak buat bisnes, baru nak buka bisnes, semua dah 60.
Baru nak buat kubur umur dah 60. Baru nak buat. Tuan-tuan. Ini bukan saya khabar. Ini yang khabar tuan-tuan ya. Tuan-tuan marah kat saya kan. Saya baca ni. Jadi janganlah kita angan banyak warna. Bukan makna tak boleh pergi kubur tuan-tuan ya. Bukan kata tak boleh pergi kubur. Boleh pergi kubur kan. Tapi bukan masuk kita nak jadi kaya. Bukan masuk kita nak majar-majar dunia dah lah ni. Kan? Sekarang ni masuk kita nak buat persiapan untuk hari akhirat kita. Ya. Kan? Dunia ni, kita di atas dunia ni seumpama kita duduk atas kapal. Kapal dunia ni, dia akan melayar. Bila-bila masuk melayar. Bila-bila masuk kita nak melayar ni. Ya. Jadi kita dah tak ada masa dah tuan-tuan untuk kita bermain-main. Ya. Maka para ulama menyebutkan, apabila setiap Nabi, Rasul, para wali dan orang yang bertakwa mengalami pedihnya mati, lalu mengapa orang biasa seperti kita tidak mahu mengingati kesakitan mati? Mengapa kita belum juga menyediakan bekalan untuk menghadapi mati? Allahu Akbar. Ya. Orang-orang para Nabi dulu, tuan-tuan, para Nabi dulu, para orang soleh dulu, para awliya dulu, tuan-tuan, dia bila ingat mati, fa idza kana hadzal amru qad asaba al-anbiya. Para nabi dulu bila dia ingat ni tuan-tuan, bila dia tahu tentang urusan kematian ini, para awliya dulu tuan-tuan, mereka sibukkan diri mereka dengan beramal. Dia sibukkan diri dia dengan beramal. Sebab dia tahu tentang kesakitan mati. Dia buat persiapan. Wa anil isti'dalahu mutakhallifina. Dia tahu tentang kesakitan mati. Ya. Qul huwa nabun azim. Allah berkata, katakanlah kepada mereka. Huwa, yakni kematian itu adalah merupakan berita yang sangat besar. Antum anhu muridun, tetapi kamu masih lagi tak sediakan bekalan, masih lagi buat tak reti lagi. Lakon, lakon. Umur 60 tahun, tapi berjoget dia lagi. Umur 60 tahun, karaoke lagi. Nyanyi lagi. Macam mana ni? Ni ke belakang kita, di belakang maut tadi. Tuan-tuan, malaikat maut tunggu arah daripada Allah. Kalau dia lapuk, kita mati kita. Ni badan dah tak terdayur. Badan dah tak terdayur ni. Tapi kalau ada wala apa kita boleh. Dah tak terdayur lah badan ni. Nak pergi masjid, nak pergi surau, kaki sakit lah, lutut sakit lah. Tapi pergi stadium tengok badan boleh sebelah. Macam mana? Ni tuan-tuan ya. Baik. Jadi mereka juga mengatakan ada dua hikmah yang dapat kita ambil daripada kesakitan sakaratul maut. Para Nabi pun kena sakaratul maut. Jadi yang pertama apa hikmah dia tuan-tuan? Yang pertama agar semua makhluk mengetahui akan kesakitan mati. Yang hakikat kematian ada sesuatu yang tidak diketahui. Jadi kenapa para Nabi pun kena juga? Sedangkan Nabi itu kekasih Allah. Tapi tetap juga dia kena kesakitan mati. Dan tetap juga dia kena sakaratul maut. Apa tujuannya? An ya'rifal khalqu miqdaru alamul maut wa annahu batinun wa qad yaqtal'u al-insanu ala ba'd al-mauta fala yara alaihi harakatan wala qalaqan wa yara suhulatil khurujur ruh. Kenapa Nabi itu merasa kesakitan mati? Supaya kita makhluk ni tahu kadar kesakitan mati tersebut. Tahu adanya kesakitan mati. Yang mana sakit mati ni benda yang Allah telah rahsiakan. Benda batin, kita tak nampak pun. Yang rasa sakit mati siapa? Orang yang mati itu rasa. Kita tengok apa? Yaqanul insan yang akan terlihat kepada manusia itu pada orang yang nak mati ni, kita nampak apa?
Nampak biasa ya. Nampak biasanya. Ya. Fala yara alaihi harakah. Kita tak nampak pun dia sakit mati bokok-bokok macam melintin mati, tak ada. Ha? Pernah tengok orang mati kan? Ada melintin, tak ada. Senang payah kita. Nah, senang payah. Tapi kita tak tahu hakikat sebenarnya sakit mati itu dahsyat. Wa yara suhulatan. Yang manusia nampak suhulah. Senang ya keluar ruh dia. Suhulatun khurujur ruh. Senang ruh keluar. Yang kita nampak. Ya. Fayaghlibu ala dhanni suhulata amrul maut. Maka kebanyakan kita tadi menganggap bahawa mati itu senang. Mati itu senang. Tetapi tuan-tuan, para nabi dia boleh ceritakan kepada kita. Rasulullah ceritakan kepada kita macam mana kesakitan waktu dia nak meninggal dunia. Ya. Kan? Nabi Ibrahim ceritakan macam mana kesakitan dia nak meninggal dunia. Semua para nabi merasai kesakitan sakaratul maut. Ya. Maka para nabi mengkhabarkan kepada kita. Mengkhabarkan kepada umat dia, mengkhabarkan kepada kaum dia tentang kesakitan mati. Tentang kesakitan mati. Itu tujuan dia, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insya-Allah. Dan kita doa, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang lara di dunia ini. Sebab kita makin lama makin dekat pada mati. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, kita akan sambung lagi pada pertemuan kita bulan depan. Bulan depan kita akan tengok, tuan-tuan, macam mana kematian itu ada 3 alam. Yang akan kita lalui 3 alam. Alam pertama alam dunia, alam kedua alam malakut, alam ketiga alam jabarut. Ada 3 alam. Laluilah besok kita ni. Tak ada siapa pun yang terlepas, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insya-Allah. Cukup sekadar itu aku qauli hadza tafallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الأنصار أنثى وذكر ربنا فكرا فيه لما ترتضي قال فعلا كراما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اللهم